Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan tuan-puan pada petang ini ya. Untuk kita lanjutkan lagi perbincangan kita berkenaan dengan keindahan bahasa Al-Quranul Karim. Jadi kita akan teruskan lagi perbincangan kita pada petang ini. Kalau sebelum ini kita bincangkan sedikit berkenaan dengan jadi kalau sebelum ini kita bincangkan sedikit berkenaan dengan apa kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Maka petang ini kita akan teruskan dengan contoh yang kedua ya, pada kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Pertemuan yang lepas kita sebutkan kata kerja aktif dalam bahasa Melayu, contohnya kalimahnya menghabiskan dan dihabiskan ya. Jadi kata kerja aktif menghabiskan, kalau kata kerja pasif dihabiskan. Itu contoh yang pertama pada kalimah yunzifun dengan kalimah yunzafun. Jadi hari ini kita akan teruskan lagi dengan contoh yang kedua. Ini nota yang minggu lepas ya. Nota yang hari ini pada slide berikutnya lah ya. Pada tajuk berikutnya insya-Allah. Okey, contoh yang kedua adalah kalimah taba'a. Taba'a dekat sini maksudnya mematerikan. Satu lagi tubi'a, dipaterikan. Jadi ada beza dipaterikan dengan mematerikan. Jadi insya-Allah pada petang ini kita akan bincangkan contoh ini ya. Mematerikan dan dipaterikan. Okay. Firman Allah, radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa taba'a Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun, dalam surah At-Taubah. Mereka suka tinggal bersama orang-orang yang ditinggalkan. Maksudnya mereka redha bila mereka bersama orang yang berada di belakang. Dalam peperangan ada satu kumpulan yang mana okey je kalau mereka tak pergi perang sekali. Jadi yang Allah sebut radu, mereka redha, mereka suka rela sahaja, mereka okey je bi ayyakunu ma'al khawalif, untuk bersama dengan orang yang berada di belakang, orang yang tak pergi berperang. Okay, Allah kata wa taba'allahu ala qulubihim, dan Allah memateri atas hati mereka, fahum la ya'lamun, sehinggalah mereka tidak dapat mengetahui perkara yang baik. Dalam surah yang sama juga Allah sebutkan lagi perangai orang yang tak mahu berperang ni, radu juga ya. Radu, mereka redha bi ayyakunu ma'al khawalif, untuk bersama orang yang ditinggalkan di belakang. Khawalif ni senang, ni kita nak faham maksud dia. Datang daripada kalimah khalfa. Khalfa ni maksudnya belakang ya. Khalfa maksudnya belakang, khalifah yang datang belakang. Itu khalifah maksudnya yang datang kemudian, yang mewarisi, itu khalifah. Khawalif yang berada di belakang. Wa tubi'a ala qulubihim, dan dipaterikan atas hati-hati mereka, fahum la yafqahun, maka mereka tidak dapat memahami. Yafqahun. Jadi anda perhatikan di sini ada dua perkara yang berbeza pada ayat 93 dan ayat yang ke-87. Perbezaannya, yang pertama Allah gunakan Allah memateri. Yang kedua Allah sebut dipateri. Jadi ada beza mematerikan oleh Allah ataupun dipaterikan atas hati mereka. Yang kedua, perbezaan yang kedua adalah fahum la ya'lamun, mereka tak mengetahui. Satu lagi kalimahnya fahum la yafqahun, mereka tidak memahami. Digunakan yafqahun pada
ayat yang ke-87. Jadi kita dapat dua perbezaan pada ayat ini ya. Okey, kita bandingkan yang pertama, ini bukan pada pokok lah, cuma untuk menguraikan lagi kefahaman kita nanti insya-Allah. Pada kalimah fahum la ya'lamun dan fahum la yafqahun. Sebut fahum la ya'lamun sehingga mereka tidak dapat mengetahui. Yang ini tidak dimaklumkan lah. Apakah objek yang mereka tidak tahu tu. Mereka tidak dapat mengetahui apakah yang mereka tidak tahu. Jadi dalam kurungan letaknya perkara yang baik. Perkara yang baik ini tidak dinyatakan dalam ayat. Ini adalah huraian tafsir. Jelmaan daripada huraian tafsir, maka diletakkan dalam kurungan perkara yang baik. Itulah yang mereka tidak ketahui. Okay, kita bandingkan dengan yang satu lagi, fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak dapat memahami sesuatu. Sesuatu itu pun tidak dimaksudkan, tidak dimaklumkan dalam ayat. Maksudnya Allah sebut fahum la yafqahun sehingga mereka tidak memahami. Jadi tak disebutkan memahami apa, tidak dimaklumkan. Jadi dekat sini kedua-dua ayat ni maf'ulun bih, kata nama objek memang tidak dimaklumkan pada dua-dua ayat dia. Tak tahu apa, tak dimaklumkan. Tak memahami apa, tidak dimaklumkan. Okay, cuma kita boleh kenal pasti pada kalimah ini sendiri, la ya'lamun, mereka bukan sahaja tidak dapat memahami diri sendiri, bahkan juga tidak mengetahui perkara yang lain. Jadi la ya'lamun tidak memaklumkan apakah elemen objek yang mereka tidak ketahui itu ya. Tetapi kalau sebut fahum la yafqahun, memahami, mereka tidak memahami perihal mereka sendiri, tapi boleh jadi mereka mengetahui ilmu yang lain. Jadi kalau kita ikut martabat alim dengan faqih, alim berada dia taklah tahap faqih ya. Dan kalau sebut alim lagi bawah martabat dia berbanding kedudukan faqih yang memahami. Jadi kalau Allah sebut mereka tidak mengetahui, automatik menafikan benda yang lagi bawah, sudah tentu menafikan lagi benda yang atas. Maksudnya sebut mereka tidak mengetahui, automatik mereka nak fakir lagi lah. Alim mereka tak sampai tahap alim tahu. Ini kan lagi mereka nak capai tahap faqih memahami. Ya? Jadi menafikan keilmuan sudah tentu menafikan kefahaman. Ya? Jadi menafikan keilmuan, menafikan alimnya mereka, sudah tentu menafikan faqihnya mereka. Nampak ya? Sebab itu tuan-puan, dalam ilmu kadang-kadang digunakan fiqh, kadang-kadang digunakan ilmu ya. Contohnya kalau bahasa Arab disebut fiqhul lughah, ada disebut ilmu lughah, ada beza ilmu al-lughah, satu lagi fiqhul lughah. Kalau sebut ilmu lughah, ceritanya tentang bahasa, ilmu berkenaan bahasa, tapi fiqhul lughah dia lebih spesifik dan lebih dalam perbahasannya, fiqh ya, fiqhul lughah. Maksudnya fiqh bahasa ya. Samalah kenapa perbahasan fiqh tak disebut sebagai ilmu al-ilm, tapi kenapa disebut ilmu al-fiqh? Menunjukkan perbahasan fiqh, perbahasan yang memerlukan kefahaman yang lebih dalam berbanding ilmu yang biasa. Ya. Jadi kita tengok di sini, la ya'lamun menafikan pengetahuan mereka, sudah tentu menafikan kefahaman mereka. Tetapi bila sebut fahum la yafqahun, menafikan yang atas. Belum tentu dia menafikan yang bawah. Nampak ya? Jadi menafikan kefahaman mereka, belum tentu menafikan pengetahuan mereka. Jadi boleh jadi mereka hanya tidak memahami, tetapi mereka tahu. Ya? Mereka tak memahami, tapi boleh jadi mereka tahu. Kalau sebut mereka tak tahu, dan kalau mereka tak tahu, macam mana mereka nak faham? Tahu pun tidak tahu, tahu pun tidak, ini akan lagi nak faham. Nampak ya? Jadi kita nampak. Jadi tahu pun tidak, ini lagi nak sampai ke tahap faham. Kalau disebut tidak memahami, boleh jadi dia faham. Boleh jadi dia tahu. Jadi ada beza ya. Menafikan di bawah, automatik menafikan kedudukan yang lagi atas. Tapi kalau menafikan yang atas, belum tentu menafikan yang bawah. Ibaratnya macam ni lah tuan-puan. Dia belajar dengan dia cemerlang. Kalau saya sebut, dia tak belajar.
Bila sebut tak belajar, macam mana nak dia cemerlang? Menafikan belajar, automatik menafikan cemerlang. Tapi kalau disebut dia tak cemerlang, bila sebut tak cemerlang, belum tentu boleh jadi dia belajar, tapi cuma tak cemerlang je. Dapat? Jadi bila menafikan belajar, automatik cemerlang itu dinafikan sekali. Tapi kalau sebut dia tak cemerlang, menafikan cemerlang, tahu ataupun belajar, boleh jadi dia belajar cuma tak cemerlang je. Dapat ya? Jadi ayatnya lebih kurang begitulah. Fahum la ya'lamun, mereka tak tahu, dan menafikan yang tahap bawah, automatik yang kefahaman lagilah mereka tak faham. Okey, jadi mudah-mudahan kita jelas berkenaan ini ya. Untuk makluman tuan-puan boleh dapatkan nota keindahan bahasa Al-Quran dalam ruangan komen ya. Dalam ruangan chat, dalam Zoom, ataupun dalam ruangan komen dalam Facebook. Jadi tuan-puan boleh tekan di situ, tuan-puan boleh dapatkan nota yang lepas, juga nota yang tajuk yang akan datang insya-Allah ya. Okey, kita bandingkan pada sudut konteks. Walaupun surah yang sama, tapi kita tengok pada konteks. Bandingkan ayat yang ke-93 dengan ayat yang sebelum ayat yang ke-87. Ayat yang ke-93 Allah sebut, Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dinunaka wa hum aghniya. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan dan mengenakan seksa adalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepada kamu sedangkan mereka ada kelapangan, mereka orang yang kaya ya. Mereka kaya tapi mereka minta izin. Jadi untuk hukuman tu berhak untuk mereka. Kenapa? Kerana radu bi an yakunu ma'al khawalif. Kerana mereka okey sahaja untuk tinggal bersama orang-orang yang ditinggalkan di belakang. Wa taba'allahu ala qulubihim, dan Allah telah pun mematri hati mereka. Wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun, tapi sehinggalah mereka tidak memahami. Okey, jadi dekat sini menafikan kedudukan yang lebih bawah ya. Tetapi kita bandingkan dengan ayat yang ke-86, wa idza unzilat suratun an aminu billah. Dan apabila diturunkan satu surah Al-Quran, yang mana dalam surah tersebut Allah berfirman, an aminu billah, berimanlah kepada Allah. Wajahidu ma'a rasulih, dan berjihadlah bersama Rasulnya. Ista'dhanaka ulut tawli minhum, nescaya orang-orang yang kaya, iaitu ulut taul, ista'dhanaka, meminta izin daripada kamu. Wa qalu, mereka berkata, zarna nakum ma'al qa'idin, tinggalkan kami, biarkanlah kami, supaya kami tinggal bersama orang-orang yang tidak turut serta dalam berperang. Ya. Kemudian sambungannya, kalau ayat yang ke-93 tadi, sambungannya ya'tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Mereka akan menyatakan keuzuran kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka daripada medan perang. Qul la ta'tadiru, maka katakanlah kepada mereka, la ta'tadiru, jangan kamu mengatakan keuzuran, lan nu'mina lakum, kami tidak akan sesekali mempercayai kamu ataupun beriman dengan kamu. Beriman dekat sini percayalah ya. Qad nabba'ana Allahu min akhbarikum, kerana Allah telah memberitakan kepada kami tentang berita kamu, cerita kamu. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluh, dan Allah akan melihat amal kamu, begitu juga Rasulnya pun akan melihat amal kamu. Macam mana Rasul boleh melihat amal kamu? Dekat sini bukannya Rasul ini seorang yang kasyaf ya. Rasul tidak mengetahui ilmu melainkan apabila Allah yang menyampaikan ilmu. Jadi ada yang mendakwa Rasul boleh tahu semua benda. Contohnya kalaulah kita hidup, maksudnya ada yang mendakwa Nabi SAW boleh je nak buat kereta. Cuma Nabi meraikan suasana setempat. Jadi dakwaan itu adalah dakwaan yang tidak betul ya. Nabi SAW adalah manusia yang memang tidak mengerti sesuatu melainkan Allah yang mengkhabarkan kepada baginda. Maka apabila Allah mengkhabarkan perihal kepada baginda, lalu baginda tahulah sesuatu ya. Jadi contoh dekat sini,
Yang tahu amal kamu ni Allah wa rasuluhu. Rasul pun tahu kerana Allah membentangkan kepada rasulnya. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu dikembalikan kepada Tuhan yang Maha mengetahui al-ghaib, perkara yang ghaib, wasyahadah, perkara yang jelas nyata. Fayunabbi'ukum, lalu ia akan memberitakan kepada kamu bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu sebenarnya kerjakan. Jadi anda perhatikan dekat sini, ayat yang ke-93 dan 94 bentuknya lebih keras. Ya? Okey, kita bandingkan. Kita teruskan lagi ayat yang ke-95. Sayahlifuna billahi lakum. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepada kamu. Idzan qalabtum ilaihim, apabila kamu kembali kepada mereka, litu'ridu anhum, supaya kamu berpaling daripada mereka, yakni tidak menempelak mereka. Fa'ridu anhum, maka abaikanlah mereka. Innahum rijsun, kerana mereka ini rijsun, kotor. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan dengan apa yang mereka kerjakan ataupun usahakan. Ya. Yahlifuna lakum litardaw anhum, mereka bersumpah dengan kamu. Ustaz boleh tahu nama surah ini? Surah At-Taubah ayat yang ke-93 hingga ayat yang ke-96. Ya. Yahlifuna lakum litardaw anhum, mereka bersumpah kepada kamu supaya kamu redha dengan mereka. Fa in tardaw anhum, maka sekiranya kamu redha dengan mereka, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin, sesungguhnya Allah tidak redha juga kepada orang yang fasik. Jadi anda perhatikan di sini, ini cerita tentang orang munafik yang tidak mahu pergi berperang. Mereka buat sumpah, mereka mengatakan bahawa mereka mengatakan seolah-olah mereka nak pergi berperang tapi mereka tak ada kesempatan. Tapi Allah kata jangan layan, ya. Jangan layan dan jangan redha dengan mereka. Macam tu dah lebih kurang, ya. Sebab Allah tak akan pernah redha dengan tindakan mereka tersebut. Okay, jadi anda bandingkan ayat yang ke-93 hingga 96 diceritakan dengan lebih panjang tentang kelakuan mereka berbanding ayat yang ke-86 dan 87. Ayat yang ke-86 dan 87 hanya diceritakan tentang awalnya surah itu diturunkan untuk manusia ni, penduduk Madinah beriman kepada Allah dan pergi berperang. Cuma ulul taul, ada satu kumpulan yang minta keizinan supaya tidak turut serta dalam peperangan, dan mereka kata zarna nakum ma'al qa'idin, kemudian sifat mereka radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Okey, dapat, ya? Okey, kita dah dapat perbandingan antara ayat yang ke-93 hingga 96 dan ayat yang ke-86 hingga 87. Jadi kita perhatikan ayat yang ke-93 hingga 96. Konteks menunjukkan bahawa kekufuran dan kesesatan mereka adalah lebih dahsyat. Okay. Ayat ini meminta Rasulullah SAW menjawab keuzuran kepada mereka dengan berkata, qul la ta'tadiru, kamu jangan mengatakan uzur lagi. Kemudian menyatakan tidak kepercayaan kepada mereka, lan nu'mina lakum, kami tak percaya dengan kamu. Kemudian menyatakan lagi bahawa Allah menceritakan perihal mereka, qad nabba'ana Allahu min akhbarikum. Ya. Dinyatakan lagi. Kemudian meminta orang-orang beriman supaya berpaling daripada mereka, fa'aridu anhum, iaitu berpaling daripada mereka. Kemudian menyifatkan mereka sebagai najis, innahum rijsun. Kemudian menceritakan akibat dan balasan buruk mereka di akhirat, wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu ya'malun. Kemudian ayat yang poin yang ke-7 meminta agar orang-orang beriman tidak redha dengan mereka, ya. Fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Jadi anda perhatikan sekurang-kurangnya ada 7 perkara yang Allah maklumkan pada ayat yang ke-93 hingga 96. Berbanding dalam bahagian yang tadi, ayat yang ke-86 hingga 87, hanya menyebutkan 2 perkara tentang mereka, iaitu yang pertama, mereka meminta izin dengan Rasulullah SAW apabila diturunkan satu surah yang menyuruh mereka beriman dan berjihad. Yang kedua, mereka berkata, dharna nakum ma'al qa'idin, biarkan kami supaya kami duduk bersama orang-orang yang duduk.
Jadi anda perhatikan dekat sini, bila kekufuran dan kedahsyatan yang lebih, kesesatan yang lebih dahsyat, maka digunakan bentuk mabni lil ma'lum, kata kerja aktif, berbanding mabni lil majhul, kata kerja pasif, ya. Jadi ini huraian kepada contoh yang kedua. Jadi boleh kita buat kesimpulan tentang al-mabni lil ma'lum dan al-mabni lil majhul. Okey, kesimpulannya tuan-puan, ni kesimpulan ni lah yang biasa orang lagi nak, tapi ni kesimpulan yang saya buat on the spot ni lah, yang saya maklumkan kepada tuan-puan, ya. Bila sebut al-mabni lil ma'lum, kata kerja aktif, sifatnya tu lebih tinggi ataupun lebih dalam ataupun lebih ekstrim berbanding al-mabni lil majhul, maksudnya kata kerja pasif, ya. Contohnya yunzifun, menghabiskan. Yunzifun artinya menghabiskan akal fikiran, ataupun mereka tak boleh juga untuk menghabiskan hidangan yang Allah kurniakan kepada mereka, iaitu arak, ya. Berbanding dalam surah As-Saffat, yunzafun, mereka dihabiskan, tidak dihabiskan, artinya akal mereka tidak dihabiskan, tapi air boleh jadi habis. Air boleh jadi habis tapi tetap cukup untuk mereka, ya. Tidaklah menunjukkan, kalau macam tadi, menunjukkan sifatnya ekstrim, sehingga kan arak tu tak dapat dihabiskan. Jadi al-mabni lil ma'lum selalunya merujuk kepada sifat yang lebih, iaitu dalam bahasa Arab kita sebut al-mubalaghah, sifatnya lebih. Berbanding al-mabni lil majhul, kata kerja pasif, sifatnya tidaklah se-ekstrim macam al-mabni lil ma'lum. Jadi sebab itu juga contoh yang seterusnya kita sebut taba'a dengan tubi'a, ya. Taba'a, Allah memateri, tubi'a, dipateri, hati mereka dipateri. Jadi dekat sini bila sebut Allah memateri hati mereka, sifat tersebut lebih dahsyat berbanding tubi'a, ya, dipateri atas hati-hati mereka. Itu rumusan yang kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, saudara pendengar yang dirahmati Allah sekalian, anda akan dapati begitulah bicara Al-Quranul Karim, walaupun topiknya sama tetapi kalimahnya berbeza. Contohnya pada surah Al-Waqi'ah dan surah As-Saffat, kedua-duanya menceritakan tentang nikmat yang Allah kurniakan kepada ahli syurga, tetapi kalimahnya berbeza. Bila kalimah berbeza, sekurang-kurangnya kita boleh buat dua kesimpulan daripada perbezaan kalimah. Yang pertama, kenapa kalimah dibezakan? Yang pertama, ingin menunjukkan bahawa bahasa Al-Quran begitu meriah. Bila sebut bahasa Al-Quran begitu meriah, ini yang membezakan, menjadikan Al-Quran nilainya begitu mahal jika nak dibandingkan dengan syair ataupun sajak Al-Quhan yang ada pada zaman jahiliah tersebut, ya, ataupun pada kalangan orang Arab. Tidak hairan orang Arab Quraisy perhatian mereka mula beralih kepada Al-Quran apabila Al-Quran diturunkan. Syair tidak lagi mendapat tempat yang tinggi sebagaimana sebelum kedatangan Al-Quran. Itu kesimpulan yang pertama daripada perbezaan kalimah ni. Yang kedua, menunjukkan bila ada perbezaan kalimah walaupun babak yang sama, menunjukkan ia adalah kalam bukan manusia. Kalau saya tulis buku tuan-puan babak yang sama, saya letak pada chapter yang berbeza, sudah tentu saya akan gunakan kalimah yang sama. Bahkan saya nak cabar pula orang dengan tulisan saya ni, sudah tentu saya akan pastikan tidak ada perbezaan ataupun percanggahan. Dan ini bukanlah satu bentuk percanggahan, tetapi ini salah satu bukti tanda bahawa Al-Quran itu kalam bukan manusia. Ya, sebab ia berlaku di luar kotak pemikiran manusia ni. Kotak pemikiran manusia akan kata bukan begini susunannya. Tetapi bila berlaku sebaliknya, ini menunjukkan ia bukan kalam manusia. Ya, ia kalam bukan manusia. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, perbezaan kalimah yang seperti ini bukanlah menunjukkan bahawa ada kecacatan ataupun percanggahan pada kalam Allah Subhanahu wa taala. Lau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau betullah ini bukan daripada Allah, nescaya mereka akan temui percanggahan yang sangat banyak.
Tetapi di sini bila dicabar, carilah mana kecacatan, manakah ikhtilaf, percanggahannya, perbezaannya. Lalu adalah sarjana yang mencari buat kerja ni. Antaranya penulis ini cuba juga mencari, kan. Tapi yang dicarinya ikhtilaful mabani di sini bukannya ikhtilaf perbezaan struktur kalimah pada dua bentuk ini. Bukannya menunjukkan kecacatan, bahkan menunjukkan kepelbagaian makna dan menunjukkan bahawa ketelitian bahasa Al-Quran Karim. Ya, jadi sekurang-kurangnya 3 perkara ini, dan saya yakin ada lagi rumusan ataupun kesimpulan yang lain tuan-puan boleh tambah lagi. Okay, insya-Allah tuan-puan ada soalan, ada tambahan ataupun ada luahan sebelum kita beralih kepada tajuk berikutnya, ya. Ada soalan? Ataupun luahan ataupun nak kongsi, nak tambahkan, silakan. Okey, kalau tidak ada saya teruskan lagi insya-Allah dengan contoh tajuk berikutnya. Okey, kita teruskan lagi dengan contoh berikutnya insya-Allah, ya tuan-puan. Tajuk berikutnya adalah tajuk al-wasfu. Al-wasfu dalam bahasa Arab artinya sifat, ya. Dia kalimah yang lain bagi al-wasfu adalah as-sifatu. As-sifatu maksudnya samalah dengan al-wasfu. Dalam tata bahasa disebut al-wasfu sebagai an-na'atu. An-na'atu artinya na'at, artinya sifat lah, ya. An-na'atu artinya sifat. Jadi sifat yang kita bakal bincangkan pada petang ini, insya-Allah kita perhatikan ayat yang hampir serupa tapi sedikit berbeza bentuknya, ya. Ya. Ya, tuan-puan, ya. Okey, jadi insya-Allah kita akan teruskan lagi dengan tajuknya adalah sifat, ya. Tajuk sifat ni agak unik, ya. Tajuk sifat ni agak unik kerana cerita yang sama tapi digunakan sifat yang berbeza. Jadi saya akan tunjukkan kepada tuan-puan sebagai contoh, ya. Kalimah yang kita akan beri perhatian untuk contoh yang pertama adalah kalimah mutasyabihan dengan mustabihan. Mutasyabihan artinya serupa, mutasyabihan. Satu lagi mustabihan, boleh terjemahkan sebagai serupa ataupun ada keraguan ataupun ada syubuhat, ada kesamaran. Jadi saya nak ceritakan kepada tuan-puan macam mana kita nak menghayati ataupun mengamati kedua kalimah ni. Dalam ulum Al-Quran ada satu tajuk. Tajuk perbincangannya adalah mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat, ya. Ayat-ayat mutasyabihat. Bila sebut ayat-ayat mutasyabihat, tuan-puan boleh faham dengan dua maksud dalam ulum Al-Quran lah, ya. Ayat mutasyabihat ada dua maksud. Maksud yang pertama, ayat-ayat yang menceritakan tentang keraguan. Menceritakan keraguan ataupun ayat itu ada keraguan, kesamaran. Adanya yang disebut sebagai syubuhat. Dalam bahasa Melayu kita sebut syubuhah lah, syubuhah. Menyebabkan ada sedikit kesamaran pada ayat. Contohnya tuan-puan, bila sebut ayatnya bercerita tentang cerita tentang tangan Allah, cerita tentang duduk bersemayam di atas arash.
Jadi itu disebut juga sebagai ayat mutasyabihat, yang mana ayat tu ada makna yang samar. Itu mutasyabihat. Itu maksud yang pertama bagi ayat mutasyabihat, ya. Okey, yang kedua, selain daripada mutasyabihat dengan maksudnya samar, lagi ya. Okey, bila sebut mutasyabihat, ada maksudnya samar. Ayat tu adalah berkenaan ayat yang samar. Bila sebut satu lagi ayat yang mutasyabihat, terjemahan yang kedua adalah ayat yang hampir serupa. Ayat yang hampir serupa. Jadi, mutasyabihat ada dua maksud, ya. Yang pertama, ayat yang ada keraguan ataupun kesamaran pada ayat tersebut. Yang kedua, ayat yang dilihat serupa. Jadi, ayat yang kita bincangkan setakat ni, tuan-puan, sebenarnya semuanya digelar sebagai mutasyabihat, ayat yang hampir serupa. Contohnya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-141, "Waz-zaituna war-rumana mutasyabihan wa ghaira mutasyabih", dengan ayat yang ke-99 dalam surah Al-An'am, "Waz-zaituna war-rumana mushtabihan wa ghaira mutasyabih". Jadi di ayat ni hampir serupa tapi tak begitu sama. Ya. Beza kat mana? Pada satu kalimah, satu mutasyabihan, satu lagi mushtabihan. Jadi ayat ini juga termasuk sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Yang sebelum ini, "Waradu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa taba'allahu ala qulubihim", kan? Dalam surah At-Taubah yang kita bincangkan sebelum ini, itu juga termasuk dalam ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang hampir serupa bentuknya. Ayat mutasyabihat artinya hampir serupa bentuknya. Okey, jadi tuan-puan dapat ya bentuk yang kita sebut ayat-ayat mutasyabihat. Okey, kita bandingkan dengan ayat ni, ya. Okey, kita bandingkan. Tadi jadi yang kita sebut mutasyabihat tadi, maksud yang pertama tu, maksudnya ayat tu ada perkara-perkara yang samar, tidak dapat dijelaskan dengan baik. Maksudnya tidak dijelaskan dengan begitu jelas, samar. Mutasyabihat bukanlah itu yang dimaksudkan yang dalam perbincangan kita ni, ya. Okey. Cuma tak dinafikanlah, dia memang termasuk dalam perbincangan ulum Al-Quran. Mutasyabihat dalam ulum Al-Quran ada dua maksud tadi tu. Jadi selalunya maksud yang pertama tu dibincang dikaitkan dengan dalam bab ilmu akidah, ya, ilmu tauhid. Okey, jadi kebetulan pula dengan contoh yang disebutkan oleh penulis adalah mutasyabihan dengan mustabihan. Lalu kita perhatikanlah apa perbezaan mutasyabihan dengan mustabihan. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-141, Allah berfirman, "Waz-zaituna war-rumana mutasyabihan wa ghaira mutasyabih", dan buah zaitun dan delima. Mutasyabihan sifatnya apa? Bersamaan, mutasyabihan. Jadi lalu diletakkan dalam kurungan. Bila diletakkan dalam kurungan, ini adalah jelmaan tafsir. Jelmaan tafsir mengatakan iaitu yang bersamaan itu adalah warnanya dan atau daunnya. Wa ghaira mutasyabih, dan tidak bersamaan diletakkan dalam kurungan rasanya. Dari sudut rasa ia tak sama. Dari sudut warna dan daun ia adalah sama. Jadi macam mana kita nak menghayati terjemahan, memahami ayat ni dengan lebih baik, insya-Allah kita bandingkan lagi dengan contoh yang ada dalam ayat yang ke-99 surah Al-An'am. "Waz-zaituna war-rumana mushtabihan wa ghaira mutasyabih", dan buah zaitun, buah rumman ni buah delima, mushtabihan. Dalam terjemahan tuan-puan perhatikan yang bersamaan. Dalam kurungan bentuk, rupa dan rasanya. Kenapa dekat sini rasanya pun dimasukkan sekali? Kalau yang tadi yang tidak bersamaan rasanya. Okey. Wa ghairu mutasyabih, yang tidak bersamaan. Jadi kita perhatikan macam mana boleh ada terjemahan yang sebegini dari sudut makna.
Itu adalah jelmaan daripada tafsir. Dalam kurungan ni adalah jelmaan daripada tafsir. Okey, kita bandingkan ayat yang ke-141 dan ayat ke-99. Mahu atau tidak, kita kena melihat juga pada konteks ayat. Maka antara konteks ayatnya, kita bandingkan ayat yang ke-99 dalam surah Al-An'am. Untuk makluman tuan-puan, seorang tokoh daripada Syria, asal daripada Syria, tinggal di Jordan, di Mu'tah. Beliau ni dibuat satu buku, satu kitab. Nama kitab beliau adalah Al-Asasu fi Tafsir. Nama beliau Sa'id Hawa rahimahullah. Sa'id Hawa ni buat kenyataan beliau, dia buat satu revolusi dalam tafsir juga, iaitu berkenaan dengan wahdah al-mawdu'iyah, topik yang satu, maksudnya kesatuan topik, kesatuan tema dalam Al-Quran. Jadi kata beliau, semua surah yang datang selepas Al-Baqarah adalah menghuraikan makna Al-Baqarah, makna dalam ayat surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-An'am antara surah yang menerangkan ayat dalam surah Al-Baqarah. Anda perhatikan dalam surah Al-Baqarah, huwallazi khalaqa sab'a sama huwallazi alladhi khalaqa samawat ayat yang sekejap saya perhatikan sekejap tuan-tuan ya. Ayat ni agak banyak ayat yang sama. Ayat ni begini ya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah cerita tentang Allah Ta'ala. Dia yang menjadikan untuk kamu, menciptakan untuk kamu apa sahaja yang di muka bumi ini, jami'a. Summa stawa ila sama. Kemudian Allah beristiwa ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat, dan Allah sempurnakan kejadian langit itu 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah ini Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-An'am menerangkan ayat yang ke-29 ini dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah tadi ayat yang ke-29, jadi surah Al-An'am menerangkan ayat yang ke-29 tadi. Jadi anda perhatikan ayat yang ke-99, wa huwa, ini cerita tentang Allah dan dia. Alladhi anzala minas sama, yang menurunkan daripada langit itu ma'a, air. Fa akhrajna, dan kami. Jadi anda perhatikan di sini ada bentuk peralihan kata ganti nama daripada anzala dia, kemudian beralih kepada akhrajna kami. Uslub ini disebut sebagai uslub al-iltifat. Saya tuliskan kepada tuan-puan. Uslub al-iltifat. Ni hamzatul wasal ya. Alif ni adalah hamzatul wasal. Uslub al-iltifat ni apa? Uslub peralihan kata ganti nama daripada dia kepada kami. Ya? Jadi ada pada ayat yang ke-99 dalam surah Al-An'am. Maka kami keluarkan dengannya, dengannya dekat sini dengan air tersebutlah, nabata kulli syai', macam-macam jenis tumbuhan. Dia sebut macam-macam jenis tumbuhan. Tumbuhan dekat sini tak dimaklumkan buah ke ataupun sayur. Fa akhrajna minhu khadiran, daripadanya ada khadiran, adanya sayuran. Ataupun hijauan. Hijauan ni maksudnya tanaman yang hijau. Nukhriju minhu habban mutarakiba, yang mana kami keluarkan daripada hijauan tadi tu, tumbuhan yang hijau tu, habban mutarakiba, buah-buahan yang bergugus-gugusan, mutarakiba. Wa minan nakhli, dan daripada pokok tamar, ya, min tal'iha, daripada mayang-mayangnya, kinwanun daniyah, tandan-tandan buah yang dekat, yang mudah dicapai. Wa jannatin min a'nab, dan kebun-kebun daripada anggur. Wa zaitun, dan zaitun. Wa rumman, dan rumman. Mushtabihan wa ghaira mutasyabih. Mushtabihan yang bersamaan, wa ghaira mutasyabih, yang tidak sama. Unzuru ila thamarihi idza athmara wa yan'i. Maka perhatikanlah kepada buahnya, thamarihi, idza athmara wa yan'i, apabila ia berbuah dan masak. Inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu tanda-tanda kepada orang-orang yang
beriman. Jadi anda perhatikan di sini, ayat ni sangat unik, iaitu Allah cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan daripada langit itu air yang satu, maksudnya ma'a, air yang sama. Daripada air yang sama itu keluarnya tumbuhan yang pelbagai. Daripada tumbuhan yang pelbagai itu ada tumbuhan hijau. Daripada tumbuhan hijau itu adanya bijian-bijian yang bergugusan, dan antaranya adanya pokok tamar, buah tamar. Ya? Daripada pokok tamar itu adanya tal'iha, iaitu pelepah-pelepahnya. Yang mana daripada pelepah itu ada qinwanun daniyah, ada tandan-tandanan buah yang mudah dicapai. Jadi nampak, ini menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah, kemampuan Allah untuk menghidupkan kepelbagaian dalam alam ini, ya. Kita bandingkan dengan ayat yang ke-141. Ayat yang ke-141 Allah berfirman, wa huwallazi, dialah Allah Taala yang ansha'a, menumbuhkan, ansha'a, membesarkan, jannatin, kebun-kebun ataupun pokok-pokok, ya. Jannatin terjemahan sebenarnya adalah kebun-kebun, ya. Maksudnya himpunan daripada pokok-pokok itu jannat. Sebab itu tuan-puan jangan terkejut, ya. Kalau orang Arab datang Malaysia, mereka sebut wallahi hadhihi jannah, ya. Mereka akan katakan demi Allah ini adalah jannah, syurga. Jadi sebab apa? Sebab Malaysia kita kaya dengan tumbuhan hijau berbanding di tanah Arab, mereka penuh dengan padang pasir. Jadi bila datang Malaysia, mereka kata hadhihi jannah, ini adalah syurga, ya. Jadi syurga untuk kebun ini, untuk tanah Arab adalah satu bentuk syurga yang sementara lah di tanah Arab. Sebab tu jannah boleh terjemahkan sebagai kebun, boleh terjemahkan sebagai syurga. Semuanya berasal daripada jim nun, iaitu tutup, ya. Jim nun tutup, jannah. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba, apabila malam itu tutup, maksudnya malam itu gelap, maka Nabi Ibrahim AS nampaknya kaukab, nampak bintang. Bila sebut jin, kenapa disebut jin? Kerana ditutup daripada pandangan kita tak boleh nak lihat jin. Kenapa sebut janin? Kerana janin itu berada dalam perut, tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita. Jadi itu kita sebut jan. Daripada jan, antaranya kebun. Kenapa disebut kebun dengan jannah? Kerana tanah itu kita tidak dapat, tanah itu ditutupi dengan pokok. Pokok itu menutup pandangan kita daripada melihat tanah. Sama dengan junnah. Kenapa sebut perisai dengan junnah? Kerana perisai itu menghadang peluru ataupun menghadang serangan musuh daripada terkena kita, ya, junnah. Jadi kat sini jannat artinya kebun-kebun. Ma'rushatin, yang menjalar tanamannya. Wa ghaira ma'rushatin, dan yang tidak menjalar tanamannya. Wan nakhla waz zar'a, antaranya adanya lagi an-nakhl, tamar, waz zar'a, tanaman, mukhtalifan ukulu, yang berbeza makanannya, rasanya, ukulu. Waz zaitun war rumman, dan zaitun dan rumman, mutasyabihan wa ghaira mutasyabih, yang mana ada yang sama dan ada yang tidak sama. Kulu min thamarihi idza athmar, makanlah daripada buahnya apabila pokok-pokok ini mengeluarkan buah. Wa atu haqqahu yawma hasadih, dan tunaikan haknya pada waktu menuainya. Wala tusrifu, jangan kamu membazir. Innahu la yuhibbul musrifin, kerana sesungguhnya Allah tidak sukakan orang-orang yang membazir. Jadi anda perhatikan pada ayat yang perbezaan antara Al-An'am ayat ke-99 dan ayat ke-141, kita bandingkan, ya. Jadi daripada ayat yang ke-95 hingga 99, kalau ikut pada konteksnya, intisari ayat tersebut menerangkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala pada ciptaannya. Jadi sebab itu disebutkan tentang wahuwallazi, dan dialah yang anzala minas sama, daripada awal lagi daripada sebelum pokok itu muncul lagi, Allah sebut air dulu Allah turunkan.
Tapi pada ayat yang ke surah Al-An'am ayat ke 141 tidak dinyatakan tentang air, terus cerita tentang kebun yang dah Allah ansya'a, yang Allah besarkan, yang Allah tumbuhkan, yang Allah tumbesarkan. Ya, ayat yang ke 136 hingga ayat yang ke 141 menerangkan perihal makanan serta tindakan orang kafir yang menghalalkan dan mengharamkan makanan menurut hawa nafsu mereka. Semuanya itu mereka lakukan dengan dusta kepada Allah, juga menerangkan pegangan mereka yang batil. Sesuai dengan surah Al-An'am, iaitu ternakan. Kenapa Allah sebut namakan surah ini dengan Al-An'am, surah ternakan? Kerana orang kafir Quraisy mereka mengambil peluang daripada ternakan tu, mereka buat undang-undang mereka sendiri. Ada makanan yang mereka boleh makan tapi orang lain tak boleh makan. Jadi ada double standard dalam hukuman mereka, hukum hakam mereka. Jadi Allah turunkan surah Al-An'am menempelak tindakan mereka. Jadi intisari ayat yang ke-136 hingga 141 menerangkan perihal makanan serta tindakan orang kafir yang menghalalkan dan mengharamkan makanan, ya. Okey, jadi ayat yang ke-141 Allah ceritalah tentang ternakan yang Allah kurniakan ataupun tumbuhan yang Allah kurniakan. Okey, kita bandingkan kenapa dalam ayat yang ke-141 disebut mutasyabihan, tetapi ayat yang ke-99 tadi disebut mustabihan. Okey, tadi saya sebutkan dalam ilmu ulum Al-Quran, mutasyabihat boleh terjemah sebagai ayat yang hampir serupa, boleh juga terjemah sebagai ayat yang Samar. Ya, ada kesamaran. Jadi samar dalam bahasa Arab disebut syubuhat. Ya, syubuhat. Dalam ulum Al-Quran ada lagi satu topik. Tadi ayat mutasyabihat dia dengan dua maksud. Ada lagi satu topik yang dibincangkan adalah syubuhat, iaitu kesamaran yang ditimbulkan oleh orientalis terhadap Al-Quran. Jadi disebut dalam satu tajuk, satu subjek namanya al-istishraq. Al-istishraq ni orientalis. Jadi syubuhat al-mustashriqin alal muslimin anil Quran, ya. Lontaran kesamaran yang dibuat oleh orientalis untuk menimbulkan keraguan terhadap jiwa umat Islam terhadap Al-Quran Karim, ya. Itu ada satu tajuk juga dalam ulum Al-Quran. Okey, jadi kita perhatikan at-tasyabuh lebih merujuk kepada persamaan antara dua perkara atau lebih. Kalau muka saya sama dengan dia, tersebut ada tasyabuh antara muka saya dan muka dia, tasyabuh. Tidak semestinya merujuk kepada samar atau bercampur aduk. Rentetan daripada tasyabuh tu, daripada muka yang sama, boleh jadi ada yang terkeliru, ini Amirul ke Ihsan ni? Kebetulan saya ada kembar contoh. Saya Amirul, kembar saya Ihsan. Jadi saya dan Ihsan, Amirul dan Ihsan ada tasyabuh pada muka saya. Tapi tak semestinya kalau muka saya ada tasyabuh sampai orang tak boleh bezakan antara Amirul dan Ihsan. Itu mutasyabih. Ya. Tetapi kalau mustabihan, istibah ni lebih merujuk kepada iltibas. Dia bukan merujuk pada sama, tapi merujuk pada ada kesamaran. Iaitu samar atau bercampur aduk. Maksudnya kalau disebut Amirul dan Ihsan ni ada istibah, ada keraguan dalam nak membezakan dia ni. Maksudnya sama sangat muka saya dengan muka Ihsan tadi tu. Muka Amirul dengan Ihsan ni sama sangat. Sampai orang tak boleh nak bezakan muka Amirul dengan Ihsan. Itu disebut mustabihan. Ya. Jadi kalau tuan-puan perhatikan di sini, mustabihan dengan mutasyabih, mana lagi kuat? Mutasyabihan ni mana lagi kuat? Mutasyabih ke dengan mustabih? Sudah ada Mustabihah. mustabih tu lebih kuat ya berbanding mutasyabih. Sebab apa mustabih lebih kuat? Sebab mustabih tu sampai kita tak boleh nak bezakan. Mutasyabihah kita tahu dia sama, tapi taklah sampai kita tak boleh nak bezakan. Boleh? Jadi sebab tu ayat tu disebut mutasyabihat. Dia sama tapi masih lagi kita boleh nak bezakan. Macam mana nak bezakan? Antaranya pengajian-pengajian tentang ayat-ayat mutasyabihat lah. Ya? Pengajian-pengajian yang menguraikan perbezaan antara perkara tu. Jadi kita boleh bezakan antara mustabihan dan mutasyabihan, antara tabah Allah dengan tubi'a ala qulubihim. Jadi kita boleh bezakan selepas kita buat penelitian. Itu mutasyabih. Ya? Kalau dia kita sebut ayat-ayat ni ayat mustabihat.
Maksudnya kita tak boleh nak bezakan apa beza mustabihan dengan mutasyabihan, apa beza tama Allah dengan tubi'ah dan yunzafun dan yuzifun. Itu tak boleh nak bezakan. Itu mustabihan. Itu dalam bahasa Arab dia berasal daripada kalimah al-ishtibah. Al-ishtibah ni kesamaran ya, sama. Itu maksud al-ishtibah. Sama yang samar. Al-ishtibah ni samar. Yang mutasyabih datang daripada kalimah tasyabuh, sama. Okey, kita perhatikan, bandingkan dua ayat tadi ya. Ayat yang ke-99 tadi dimulakan dengan peringkat sebelum tumbuhnya tumbuhan, iaitu menurunkan hujan. Artinya sedang bercerita tentang alam, fenomena alam, bukannya tumbuhan secara spesifik. Tumbuhan itu rentetan daripada fenomena alam. Ya. Kemudian kalau ayat yang ke-141 menceritakan dimulakan dengan peringkat sebelum tumbuhnya tumbuhan, itu tidak dinyatakan, iaitu menurunkan hujan tidak dinyatakan. Terus sahaja masuk dengan wa huwal ladzi ansha'a jannat. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu kebun-kebun. Jadi kita dapat perbezaan yang pertama dimulakan dengan turunkan hujan, yang satu lagi tidak dinyatakan turunnya hujan. Artinya dia fokus kepada buah, ya, kepada makanan. Okey, kita teruskan lagi. Lafaz kulli menunjukkan tiada perkhususan jenis-jenis tertentu tanaman. Anda perhatikan ayat ke-99. Fa'akhrajna bihi nabata kulli syai'. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis-jenis tumbuhan. Jadi tumbuhan jenis setiap sesuatu. Tumbuhan setiap sesuatu. Jadi setiap sesuatu tu tidak dispesifikkan. Kemudian kronologi pembesaran tumbuh-tumbuhan diteruskan melalui firman fa'akhrajna minhu qadiran. Maka kemudian kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau. Wa nukhriju minhu habban mutarakiba. Kami keluarkan pula daripada tanaman itu butir-butir buah yang bergugus-gugusan. Jadi dekat sini disebutkan kronologi pembesaran tumbuhan tersebut ya. Okey. Semua ini tidak dinyatakan pada ayat yang ke-141. Jadi sebelum adanya kebun, tidak dinyatakan dalam ayat yang ke-141. Okay, saya teruskan lagi. Kemudian, tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik menjelaskan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minan nakhli min tal'iha. Kata kuncinya tal'iha qinwanun daniyah. Adanya tal'iha, iaitu pelepahnya, qinwanun daniyah, ada tandan yang mudah dicapai. Tapi dekat sini ayat yang ke-141 fokusnya kepada ukuluh, makanan. Jadi tumbuhan itu Allah berikan untuk apa? Allah berikan untuk makan, ukuluh, untuk makan. Jadi sifatnya adalah mukhtalifan ukuluh, rasanya berbeza. Sebab itu dalam huraian tafsir tadi, jelmaan daripada tafsir, mereka terjemahkan untuk Abdullah Basmeh punya terjemahan, disebut yang tidak bersamaan rasanya. Dia fokus kepada rasa dekat sini, tak beza, tak sama. Ya? Kerana lebih kepada ayat ni bercerita tentang rasa makanan. Berbanding yang ini, yang satu lagi ayat ke-99, cerita tentang buah secara umumnya tanpa dikaitkan dengan rasa. Okey. Kita teruskan lagi. Kemudian seterusnya Allah berfirman dalam ayat yang ke-99, bila Allah cerita tentang tumbuhan, pokok kan, Allah sebut unzuru ila thamani. Tengok kepada buahnya. Idza athmara wa yan'ih. Apabila buah tersebut berbuah, athmara wa yan'ih, dan masak. Ya. Jadi dekat sini firman Allah sebut unzuru, lihat. Berbanding ayat yang ke-141, makanlah, kulu, makanlah. Min samarihi idza athmara. Jadi lepas tengok buah tu Allah suruh makan, ayat ke-141. Jadi fokusnya lebih kepada makan. Ayat yang ke-99 tadi lebihnya kepada tadabbur, macam mana kejadian buah. Ya. Okey. Kemudian penutup ayat yang ke-99, inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran untuk orang yang beriman. Jadi ini cerita tentang ayat kebesaran Allah. Tanpa menafikan ayat yang ke-141 juga menceritakan tentang kebesaran. Cuma fokusnya lebih kepada makanan ni.
lebih kepada makanan, maka penutup ayatnya Allah sebut wala tusrifu, jangan membazir. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tak suka orang yang membazir. Tusrifu boleh terjemah kepada dua. Satu membazir, yang kedua melampaui batas. Jadi hukum hakam Allah Ta'ala ni Allah dah tetapkan buah itu semua orang boleh makan. Kenapa ada golongan yang melampaui batas dengan membataskan makanan tu kepada golongan tertentu. Jadi ada golongan yang boleh makan, ada golongan yang tak dibenarkan makan. Jadi halal kami, haram kamu. Haram kamu, halal kami. Jadi dekat sini, ayat yang ke-141 menempelak tindakan mereka tersebut. Ya. Okey, rumusan. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan perkara sehingga menyebabkan pemerhati samar dan bercampur aduk dalam membezakannya, menundukkan tanda kebesaran Allah. Itu pada kalimah mushtabihan. Pada kalimah mushtabihan, pemerhati jadi samar. Bila samar tak dapat nak bezakan, pemerhati perlu perhatikan dengan lebih dekat. Jadi memerlukan kepada tadabbur yang lebih dalam. Itu untuk mushtabihat. Ya. Perkara yang samar semakin diperhatikan secara halus, semakin terserlah kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang tidak dapat dibezakan dengan baik memerlukan perhatian dan pengamatan yang lebih untuk mengetahui perbezaan yang sebenar. Maka untuk mushtabihan tadi, Allah berfirman, unzuru, lihatlah ila samari, kepada buahnya. Jadi Allah suruh lihat lagi buahnya. Kerana dia mushtabihan, kerana ia tak dapat dibezakan, maka perlu kepada pengamatan yang lebih dalam. Okay. Kemudian yang ketiga, menafikan tasyabuh secara tidak langsung juga menafikan ishtibah. Apa maksud menafikan tasyabuh? Secara tidak langsung menafikan ishtibah. Maksudnya muka dia pun dah tak sama. Jadi adakah isu dari sudut tak boleh nak bezakan? Muka Amirul dengan Ihsan pun memang dah tak sama. Jadi tak ada isu sampai saya tak boleh nak bezakan antara Amirul dan Ihsan. Tetapi kalau menafikan ishtibah, belum tentu menafikan tasyabuh. Maksudnya kalau saya sebut Amirul dengan Ihsan ni tak boleh dibezakan. Ya? Bila Amirul dan Ihsan ni tak boleh nak dibezakan sebab samar, tak nampak perbezaan ni kat mana. Jadi ini kalau kita nafikan, maksudnya tak adalah sampai tak boleh dibezakan. Kalau saya sebut begitu, tidaklah bermaksud saya Amirul dan Ihsan tu tak sama mukanya. Maksudnya menafikan ishtibah belum tentu menafikan tasyabuh. Mudah-mudahan jelas ya tuan-puan ya. Ini contoh yang pertama bagi tajuk al-wasfu, iaitu sifat. Okay, ada tak tuan-puan nak tanya soalan ataupun pandangan ataupun luahan ataupun nak perlukan penjelasan yang lebih terperinci, silakan. Sebelum kita beralih kepada contoh berikutnya. Berat ke tidak tuan-puan tajuk kita ni? Okay, saya teruskan ya. Kalau diam tu maksudnya alamatul fahmi ya. Kalau dalam fiqh disebut as-sukutu alamatul ridha. Itu pun ada perbincangan lah. Diam tu tanda redha. Dalam kelas ni kita kias. Kita kias ataupun kita iktibaskan kaedah tadi tu. Kita sebut as-sukutu alamatul fahmi. Ya. Diam tu tanda faham. Jadi kalau tak ada soalan tu saya teruskan ya, insyaAllah. Kalau ada dalam ruang komen pun boleh maklumkan dalam ruang komen ataupun segan nak bertanya dengan lisan, boleh tuliskan ya. Okey, contoh kedua insya-Allah yang kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada petang ini adalah sifatnya Allah sebut munqair dan khawiyah. Munqair dan khawiyah. Munqair ni Allah nyatakan dalam surah Al-Qamar, khawiyah Allah nyatakan dalam surah Al-Haqqah. Allah sebut ka'annahum a'jazu nakhlim munqair. Seolah-olah mereka ni seolah-olah seperti a'jazu batang-batang nakhlin, pokok tamar munqair yang terbongkar. Satu lagi ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka ni seolah-olah seperti batang pokok tamar nakhlin khawiyah yang tumbang dan lompang. Ini saya ambil daripada terjemahan Abdullah Basmih. Okey, jadi sesekali mungkin orang tanyalah, Ustaz, kenapa ayat yang ke-20 ni sebut munqair dalam bentuk muzakkar, iaitu jantinanya jantan.
Kemudian khawiyah ni disebut dalam jatinanya betina. Jadi ada yang cuba huraikan, ada yang kata munqair ni dia sifat kepada nakhl, sifat kepada tamar. Tamar ni jantan, maka munqair tu jantan. Ada yang kata khawiyah ni kenapa dia muannas, betina, kerana ia merujuk kepada sifat a'jaz. A'jaz itu betina, iaitu banyak, jamak. Tapi saya nyatakan di sini kepada tuan-puan, pandangan tersebut adalah pandangan yang tidak tepat. Sebab apa? Sebab kita tengok pada baris a'jazu. Zai ni baris depan. A'jazu, zai baris depan. Kalau khawiyah ni sifat kepada a'jazu, dia tak jadi khawiyatin, tapi dia jadi khawiyatun. Jadi sifat dalam tata bahasa Arab, cara kita nak kenal itu sifat siapa punya tu. Sifat a'jaz ke sifat nakhlin. Munqair ni sifat a'jaz ke sifat nakhlin. Cara nak kenalnya adalah kita tengok baris. Baris kena sama dengan apa yang disifatkan. Disebut al-wasfu mestilah yatatabaqu harakatuhu ataupun tatatabaqu harakatuhu ma'al mausuf. Ya. Sifat mesti baris dia sama dengan mausuf yang disifatkan. Sifat tu rujuk pada siapa? Kalau rujuk pada nakhlin, dia kena sama baris dengan nakhlin. Oleh kerana nakhlin hujungnya baris bawah, maka munqair orang tu kena baris bawah. Jadi munqair ini merujuk kepada nakhlin, sifat kepada tamar. Khawiyatin, kalau kata dia sifat kepada a'jaz, dia kena ikut hujung baris. Baris hujung bagi kalimah ni. Jadi a'jazu zai baris depan, jadi khawiyatun sepatutnya. Bukannya khawiyatin. Kalau merujuk pada a'jaz. Jadi kita katakan pandangan yang pertama tadi tidak tepat. Ya. Pandangan yang lebih tepat, munqair ni ataupun khawiyah, kedua-dua ini merupakan sifat kepada nakh. Kedua-duanya sifat kepada nakh, kepada tamar tadi. Ya. Jadi tidak ada, jadi kita nak bincangkanlah kenapa dekat sini khawiyah ada tamar butah. Dekat sini munqair tak ada tamar butah. Kenapa tak sebut munqairah? Okey. Jadi balaghah lah yang membincangkan dengan lebih dalam. Dalam tata bahasa mungkin, dalam nahu mungkin kita bincangkan ini secara sangat permukaan dari sudut muannas ataupun muzakkar. Tapi balaghah yang akan huraikan dengan lebih mendalam tentang hal ini, ya. Okey, saya teruskan perbincangan. Saya tak jawab lagi soalan ni, tapi saya akan jawab nanti dalam perbincangan kita ni. Okey, bila sebut munqair dalam surah Al-Qamar, munqair dalam bahasa Arab artinya terbongkar kan, dalam terjemahan kita ni. Berarti tercabut segala akarnya yang ada dalam tanah. Bila sebut terbongkar ni, tuan-puan cabut dia tu, itu munqair. Okey, kalau sebut khawiyah, lompang, berarti musnah sepenuhnya. Kalau dalam bahasa Melayu mungkin kita sebut reput. Ya. Bila sebut reput ataupun musnah ataupun lompang, batang-batang pohon kurma yang musnah sepenuhnya, termasuklah batang pohon kurma yang sudah tercabut akarnya daripada tanah atau dalam keadaan yang lebih dahsyat. Bila sebut khawiyah, sudah tentu sifatnya lebih dahsyat berbanding munqair. Munqair hanya tercabut. Tapi kalau sebut reput, reput ni automatik dia dah tercabut. Sebut reput ataupun musnah, hancur, menunjukkan memang dah tercabut. Jarang kita jumpa pokok yang reput tapi masih lagi akarnya berdiri tegak. Maksudnya batang tu masih lagi berdiri tegak di atas tanah. Jarang kita jumpa, ya. Kalau tuan-puan ada penemuan tersebut, boleh maklumkan. Tapi kita sebutkan jarang kita jumpa pokok yang dah reput tapi masih lagi berdiri di atas tanah. Selalunya reput automatik dia tercabut. Tetapi kalau tercabut belum tentu dia reput. Jelas, ya? Jadi munqair dan khawiyah lebih dahsyat sifatnya berbanding munqair. Okey, jadi sudut sifat yang pertama mudah-mudahan kita jelas, ya. Selalunya ayat ini tuan-puan, kita akan jadikan ayat ini sebagai dalil dalam tajuk mukjizat. Dalam ulum Al-Quran dia ada satu tajuk yang disebut sebagai mukjizat, al-i'jaz. Al-i'jaz ni maksudnya mukjizat. Ada mukjizat dari sudut bacaan, mukjizat daripada tulisan, mukjizat daripada sudut tanasub,
Maksudnya ke kedudukan ataupun posisi ayat itu kita sebut sebagai mukjizat, i'jaz. Ada yang disebut i'jaz tu disebut wahdah mawdu'iyah, kesatuan tema dan sebagainya. Dia ada satu tajuk dalam ulum Al-Quran, tajuknya i'jaz, mukjizat. Jadi selalunya dalil yang digunakan pakai untuk tajuk tersebut ayat inilah surah Al-Qamar, Al-Haqqah dan Al-Haqqah pada kalimah a'jaz. Jadi tuan-puan tak akan temui kalimah mukjizat dalam Al-Quran. Mukjizat, kalimah mukjizat tak ada dalam Al-Quran, yang ada a'jaz, batang pokok. Ya? Okay. Ataupun ajuz, perempuan tua ataupun orang tua, ajuz. Ya? Okay. Saya teruskan lagi. Okay. Kenapakah dia beza? Dari sudut ta khawiyah ada ta marbutah, munqair tak ada ta marbutah. Okay. Kita sebutkan. Kadang-kadang kalimah dimuzakkarkan. Ini saya terjemah ikut bahasa kita, dimuzakkarkan. Saya tak tahu betul atau tidak terjemah ni. Untuk menunjukkan makna sedikit. Maksudnya, kalau tuan-puan perhatikan dalam surah Yusuf, Allah berfirman, وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ. Niswatun ni perempuan. Bila sebut perempuan, sepatutnya kenalah mu'annas kan? Dijantinakan sebagai betina. Jadi pada ayat 30 ni, kenapa ayat ini tak sebut waqalat niswatun? Kenapa tak ada ta maftuhah selepas qala ni? Kan niswatun ni kan perempuan. Jadi waqalat niswatun itu sepatutnya dalam bahasa Arab pada asasnya. Tetapi bila disebut waqala niswatun, menunjukkan perempuan ini bilangannya tak ramai, maka digunakan dalam bentuk muzakkar qala ni. Dia tak sebut waqalat. Boleh ya? Okey, berbanding, anda perbandingkan dengan Al-A'rab, golongan Badui dalam surah Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna. Golongan Badawi, Al-A'rab, qalat. Ini lelaki. Ya? Tetapi digunakan qalat. Ada ta maftuha. Bukankah qalat ini untuk perempuan? Kalau kita belajar bahasa Arab kan? Kalau ikut nahu kan? Tapi dekat sini, ta maftuha diguna pakai untuk menunjukkan golongan ini, Al-A'rab ni golongan yang ramai, banyak. Maka digunakan qalat. Dia qala niswatun, bilangannya sedikit. Qalatil A'rab, bilangannya ramai. Oleh kerana dalam surah Al-Haqqah, bilangan pokok yang reput ni, batang pokok yang reput ni adalah banyak, maka digunakan khawiyah, ta marbutah. Begitu juga dalam ayat yang ke-20 surah Al-Qamar, oleh kerana bilangannya taklah sebanyak macam dalam surah Al-Haqqah, maka disebut munqair tanpa ada ta marbutah. Jadi ta marbutah membawa maksud kathrah, banyak. Ataupun dengan bahasa yang lebih tepat disebut sebagai mubalaghah, membawa maksud yang lebih ekstrim berbanding yang tidak ada ta marbutah. Sebab itu tuan-puan, kalau orang tanya Al-Quranu mu'jizatun, kalau kita belajar bahasa Arab kan, betul atau tidak ayat ini Al-Quranu mu'jizatun? Kan? Al-Quran itu mukjizat, kita sebut. Jadi ini Quran ni muzakkar. Mukjizatun ni muannas. Boleh ke ayat ni? Jadi ayat ni tidak ada masalah. Al-Quran tu mukjizatun, betul. Kerana mukjizatnya tu begitu ekstrim sifatnya, jadi ditambah ta marbutah. Jadi kita boleh guna dua, Al-Quran mu'jizun ataupun Al-Quran mu'jizatun bila sifat itu ekstrim. Boleh ya? Jadi ta marbutah menunjukkan kepada kasrah ataupun ekstrim. Jadi tidak heran tuan-puan kalau mu'annas selalunya sifatnya tu lebih dahsyat kan. Benda yang kecil pun jadi besar. Kalau untuk muzakkar, benda yang kecil memang kecil lah, mereka nampak simple. Tapi untuk mu'annas, benda yang kecil pun boleh nampak macam besar. Jadi ini pada ta marbutah ataupun tidak ada ta marbutah. Pada nota ini saya mohon maaf ya, ada sedikit kesilapan ya. Saya sebut pohon kurma pada ayat ini lebih sedikit berbanding pada surah Al-Hujurat. Bukan pada surah Al-Hujurat tapi surah Al-Haqqah. Bandingan kita pada surah Al-Haqqah, bukan pada surah Al-Hujurat.
Kena belajar bahasa Arab lebih mendalam ni. Doakan kami agar mudah memahaminya ya Ustaz. InsyaAllah mudah-mudahan. Tapi untuk balaghah ni dia beza sikit dengan nahu. Kalau nahu dia kena ikut susunan belajar tu daripada awal sampai akhir kan. Maksudnya kalau tuan-puan miss satu segmen dalam nahu, tuan-puan tak boleh nak pindah pada tajuk seterusnya. Tapi balaghah ni dia tak menjadi masalah sangat kalau tuan-puan terlepas tajuk sebelum ni. Contohnya tuan-puan terlepas tajuk al-mabni al-majhul. Tuan-puan masih lagi boleh teruskan dengan al-wasfu, tajuk sifat ni. Ya. Jadi itu kelebihan balaghah, subjek balaghah berbanding nahu. Kalau nahu dia kena ikut rantaian subjek dia tu, rantaian topik. Tapi balaghah kalau tuan-puan lompat pun insya-Allah tak menjadi masalah. Insya-Allah ya. Jadi kalau tuan-puan yang tidak ada asas bahasa Arab, itu memang mencabar. Tapi kalau pernah belajar bahasa Arab, insya-Allah mudah-mudahan membantu ya. Okey, kita bandingkan ayat dalam surah Al-Qamar dan surah Al-Haqqah. Ayat dalam surah Al-Qamar Allah sebut kadzabat adun. Kaum Ad mendustakan. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Bagaimanakah buruknya azabku dan kesan-kesan amaranku. Tuan-puan perhatikan dekat sini. Asalnya wa nuzur ni ada ya wa nuzuri. Asalnya begitu. Ya wa nuzuri. Itu asalnya. Tapi selalu juga dibuang ya untuk pada kalimah yang mansub, kalimah yang sepatutnya pada posisi mansub. Apa itu mansub? Nanti kalau tuan-puan belajar dalam tata bahasa, dalam nahu akan dibentangkan apakah itu mansub. Jadi selalu saja mansub bila ada ya yang menunjukkan saya. Contohnya kitab ini saya punya, kitabi kan, kitab saya. Bila dia berada pada posisi mansub, maka seringkali terjadi ya dibuang. Ya. Jadi ini wanuzuri ya dibuang. Ya. Ada yang berkata kerana ini nak menunjukkan, nak menyamakan fasilah, penutup ayat. Dalam bahasa Arab, rima dalam ayat, rima akhir dalam ayat disebut sebagai al-fasilah. Al-fasilah. Jamak dia al-fawasil. Dalam ulum Al-Quran dia ada tajuknya ilmu al-fawasil. Ilmu berkenaan dengan penutup ayat ataupun rima akhir bagi ayat. Itu disebut al-fawasil. Kalau dalam syair disebut al-qafiyah. Ya, al-qafiyah. Kalau dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran disebut ilmu al-fawasil. Ada beza sedikit ya, al-fawasil dengan al-qafiyah. Ini penutup dia. Jadi ada yang katakan kenapa dibuang ya? Kerana nak meraihkan penutup al-fawasil. Wa nudhur mustamir munqair. Jadi tidak heran tuan-puan apabila ada tokoh mufassir yang mengatakan munqair ini kenapa dimudzakarkan? Kerana nak meraihkan fasilah. Tetapi kita tegaskan di sini Al-Quran tidak seringan itu. Al-fasilah, al-fawasil, ayat penutup. Ya betul ya. Jadi Al-Quran tidak seringan itu, tidak terlalu permukaan perbincangannya. Maksudnya sudah tentu ada sebab yang lain berbanding nak menjaga fasilah ni. Jadi kalau perbincangan ulama yang terdahulu mereka katakan ini nak menjaga fasilah, tapi Al-Quran bukan sekadar untuk ilmu, untuk aksesori. Dibuang ya ni bukan kerana aksesori semata-mata. Jadi dalam balaghah ada yang mengatakan kerana ayat ini ayat murka. Bila ayat murka dibuang ya. Wa nuzur. Perhatikan bagaimana buruknya kesan-kesan amaran ni. Jadi nuzur ni dibuang ya untuk menunjukkan kemurkaan. Inna arsalna alaihim rihan sarsara. Sesungguhnya kami telah menghantarkan kepada mereka rihan, angin sarsar yang kencang. Fi yaumi nahs, pada hari nahsin, hari kemusnahan, mustamir, yang berterusan. Barangkali kalimah nahas dalam bahasa Melayu kita mengambil daripada kalimah bahasa Arab. Nahs ini boleh terjemah nahas. Jadi selepas ini tuan-puan bolehlah sebut nahas. Nahas itu daripada kalimah bahasa Arab, artinya musnah ataupun nahas. Ya.
Jadi kat sini sesungguhnya kami telah mengantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang pada hari nahas yang berlanjutan. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Yang menumbangkan manusia, yang mencabutkan manusia, seolah-olah mereka ni manusia ni a'jazu nakhlim munqa'ir. Batang-batang pokok tamar yang telah pun tumbang, munqa'ir, yang telah dicabut akarnya. Itu munqa'ir. Okey, anda bandingkan dengan surah Al-Haqqah. Fa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah. Sebelum cerita kaum Ad, Allah cerita kaum Thamud. Adapun kaum Thamud, fa uhliku bit-taghiyah, mereka dimusnahkan dengan dahsyat. Jadi kalimah dimusnahkan mereka ni dengan sebut dengan taghiyah. Melampaui batas, ya, melampau-lampau sifatnya dimusnahkan. Wa amma Adun, maka kaum Ad, fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Mereka dihancurkan, dibinasakan dengan angin ribut, rih sarsarin yang kencang, atiyah yang melampau kencangnya. Jadi anda bandingkan dengan ayat ke-19 tadi. Dekat sini ayat yang ke-19 surah Al-Qamar, rihan sarsaran, disebut angin yang kencang sahaja. Tidak disebutkan sifat seterusnya atiyah ni. Mana atiyah tak disebutkan dalam ayat ke-19. Tetapi ayat yang ke-6 disebut birihin sarsarin, angin yang kencang. Sifatnya apa? Atiyah. Tambah dengan kalimah atiyah. Menunjukkan betapa kencangnya, ditambah lagi dengan atiyah. Okey, kemudian Allah sebutkan lagi ayat yang ke-7, sakharaha alaihim sab'a layalin, yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka sab'a layalin, sepanjang 7 malam, wa thamaniyata ayyamin husuma, dan 8 siang secara terus menerus. Jadi anda bandingkan dengan ayat ke-19 tadi, fi yaumi, satu hari sahaja. Dekat sini 7 malam 8 hari. Maka kesan daripada angin kencang secara 7 malam dengan 8 hari ni, mana lebih dahsyat berbanding serangan angin kencang pada 1 hari. Ya, sudah tentu kesannya lebih dahsyat pada angin yang datang selama 7 malam 8 hari 7 malam berbanding 1 hari. Fataral qauma fiha sar'a, maka kamu mendapati kaum tersebut sar'a, fiha sar'a, bergelimpangan mati padanya, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seolah-olah mereka ini a'jazu nakhlin khawiyah, batang pokok kurma yang lompang, yang khawiyah. Fahal tara lahum min baqiyah, adakah kamu dapat melihat sisa mereka? Ditambah lagi dengan tambahan seterusnya. Jadi anda perhatikan apa beza khawiyah dengan munqa'ir. Kelihatannya khawiyah lebih dahsyat kesannya berbanding munqa'ir. Ya, kerana disebut dekat sini kesannya bagi 8 hari 7 malam, yang tadi itu 1 malam, 1 hari. Ya, kemudian sifat atiyah tu dinyatakan pada surah Al-Haqqah, tetapi tidak dinyatakan pada surah Al-Qamar. Kemudian disebut sar'a, bergelimpangan, yang ini mencabut manusia, tanzi'u, mencabut manusia. Ya, sebut an-nazi'at. An-nazi'at tu maksudnya mencabut, malaikat yang mencabut. Okey. Jadi perbandingan pertama, okay, jadi anda bandingkan ayat ke-19, inna arsalna alaihim riyahan sarsara. Habis kat situ je, angin ribut yang kencang. Tetapi dalam surah Al-Haqqah, atiyah tambah dengan atiyah. Atiyah tu sifat melampau. Ya, melampau kencangnya. Okay. Kemudian seterusnya, fi yaumi nahsim mustamir, pada 1 hari nahas yang berlanjutan. Jadi dekat sini tak dinyatakan berapa hari, tapi sebut pada hari nahas. Dalam bahasa Arab bila tak disebut ni, bila disebut yaum, ini mufrad. Mufrad ni maksudnya 1 hari. Ya. Kemudian dekat sini disebut 8 hari 7 malam. Angin yang diarahkan menyerang ialah selama 7 malam 8 hari terus menerus.
menunjukkan tempoh kehancuran dan azab yang lebih lama. Sudah tentu tempoh yang lama memberikan kesan yang lebih dahsyat. Okey, kemudian kita perhatikan dalam surah Al-Haqqah Allah sebut fahal tara lahum min baqiyah. Ada tak sisa-sisa yang kamu boleh tengok pada mereka? Tapi hal ini tidak disebut dalam surah Al-Qamar. Maka khawiyah tu sifatnya lebih ekstrim berbanding muqair. Selalu soalan yang boleh ditanya daripada selepas kita buat perbincangan ni, soalan yang ditanya adalah berkenaan dengan tajuk ni. Tanya, adakah babak ini babak yang berbeza? Sebab semuanya menceritakan tentang kaum Ad. Kan? Ayat yang ke-20 surah Al-Qamar, ayat yang ke-7 surah Al-Haqqah, kedua-dua ayat ini sedang menceritakan tentang kaum Ad. Tetapi digunakan kalimah yang berbeza. Kenapakah begitu? Adakah ini babak yang berbeza? Tadi kita sebutkan di sini, ia adalah babak yang sama, cuma yang pertama ia melibatkan kepada penyampaian surah. Oleh kerana surah Al-Haqqah sifatnya lebih tegas berbanding surah Al-Qamar, maka didatangkan penyampaian cerita yang lebih tegas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua dari sudut ketegasan surah, maksudnya dari sudut penyampaian surah tu. Yang kedua, betul ia babak yang sama, cuma yang dibentangkan dalam surah Al-Qamar itu barangkali babak yang disebutkan itu adalah pada hari yang pertama apabila azab diturunkan. Berbanding dalam surah Al-Haqqah, ia adalah babak yang mana setelah 8 hari 7 malam diturunkan bala azab kepada mereka, Allah ceritakan hal ini. Jadi hal ini adalah di penghujung kehancuran azab. Kalau dekat surah Al-Qamar ni di awal permulaan azab kepada mereka. Maksudnya pada hari pertama mereka diazabkan. Jadi babak yang sama, cuma disebut segmen yang mana tu? Segmen yang awal ke segmen yang hujung? Nampak ya? Jadi benda yang sama ini disebut sebagai mutasyabihat. Dia tidaklah mustabihat sampai kita tak boleh nak bezakan. Kita boleh bezakan dengan melalui cara huraian bahasa Arab ataupun balaghah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan perbincangan ringkas kita ini membantu tuan-puan untuk memahami ataupun paling kurang tuan-puan dapat sesuatu, iaitu kalam Al-Quran tak sama dengan kalam manusia. Kalam manusia barangkali kalau kita sebutkan babak yang sama, kita akan sebutkan dengan kalimah yang sama. Tetapi kalam Al-Quran, babak yang sama tetapi dikemukakan dengan kalimah yang berbeza, menyerlahkan lagi kemukjizatan dan keagungannya. Wallahu a'lam. Tuan-puan ada soalan, ada tambahan, ada luahan dan sebagainya, silakan. Kalau tidak ada, insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan pada tajuk berikutnya, iaitu pada tajuk Al-Ifrad wat-Tathniyah wal-Jama', iaitu mufrad, musanna, jama'. Dalam bahasa Arabnya, Nahu disebut mufrad, musanna, jama'. Itu kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi tuan-puan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu